Berdasarkan kisah tersebut, berikut ialah penyesuaian semula cerita itu ke dalam konteks Malaysia, menggantikan semua elemen seperti nama watak, latar belakang, sosial dan budaya dengan unsur-unsur Malaysia yang spesifik, sementara mengekalkan intipati cerita asal. Panjang penyesuaian ini adalah sama dengan plot asal. Besan, kenapa bahagian sini keras sangat? Nafas saya tersekat. Apa yang baru saya dengar tadi? Di atas paha saya, tangan seorang wanita merayap naik. Tangan itu milik besan saya, Puan Maimunah. Sama ada kerana pengaruh alkohol atau sebab lain, tapak tangannya terasa panas membara. Lain betul dengan menantu saya, keras macam batu, mata Puan Maimunah yang kuyu memandang tepat ke celah paha saya. Secara terang-terangan dan perlahan-lahan. Serta-merta, sesuatu yang panas melonjak dari dalam diri saya. Jangan macam ni, Puan. Kita kan besan. Saya harus menolaknya. Kepala saya tahu itu. Tetapi badan saya bertindak sebaliknya. Malah, saya mengetatkan paha saya, ingin merasakan sentuhannya lebih lagi. Di dalam bilik tidur utama kondominium anak perempuan saya yang sunyi, hanya dua helaan nafas kasar yang saling bersahutan dalam keheningan. Pak Cik, hari ini saya tak nak panggil Pak Cik, boleh? Bibir merah Puan Maimunah mendekat seolah-olah ingin menyentuh telinga saya. Di manakah penghujung hubungan berbahaya ini? Jika Anda mendengar kisah mengejutkan hari ini sehingga tamat, jangan lupa untuk melanggan dan memberikan tanda suka. Nama saya Hashim, berumur 68 tahun. 5 tahun lalu, istri saya meninggal dunia, dan kini saya hidup sendirian. Orang lain mungkin menganggap saya sebagai duda tua yang menyedihkan, tetapi keadaan fisikal saya jauh dari itu. Setiap pagi pukul 5, saya akan naik turun Bukit Gasing. Saya melakukan 200 kali squat setiap hari, cuma yang menyedihkan, tiada siapa untuk melihatnya. Paha dan betis saya bangga katakan, sama pejal seperti orang berusia 20-an. Sejujurnya, setiap pagi saya masih mengalami reaksi yang memalukan. Tidak ada tempat untuk digunakan, tetapi malangnya saya masih bertenaga, jadi rutin harian saya adalah menyejukkannya dengan mandi air sejuk. Tetapi ia sungguh ironis. Saya mempunyai masalah kerana terlalu bertenaga, manakala anak lelaki saya pula sebaliknya. Perawakannya sahaja yang elok, tetapi dalamannya lemah. Belum lama dahulu, saya dengar dia dan menantu saya tidur berasingan. Habar angin yang saya dengar tidak baik, kononnya mereka tidak serasi diranjang, dan dia tidak berdaya pada waktu malam. Akhirnya, menantu saya mengemas barang-barangnya dan pulang ke rumah ibu bapanya. Berita itu bagaikan petir di siang hari. Aduh, anakku. Ayah masih gagah perkasa. Kamu masih muda sudah begini, bagaimana? Saya berasa amat kecewa, tetapi apa yang boleh saya lakukan? Ini masalah anak saya. Akhirnya, untuk menyelesaikan masalah ini, saya menelepon besan saya, Puan Maimunah, yang juga tinggal sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Puan, kita perlu berbincang tentang anak-anak. Apa kata kita makan bersama? Pada masa itu, saya benar-benar tidak tahu. Saya pergi untuk membantu membetulkan malam anak saya, tetapi akhirnya saya pula yang membetulkan malam besan saya. Apabila saya membuka pintu restoran Jepun yang sunyi, tempat kami berjanji temu, Puan Maimunah sudah duduk di situ. Katanya dia berumur 60 tahun, tetapi dia menjaga dirinya dengan baik, kulitnya putih gebu. Dia memakai gaun berwarna ungu pekat yang menampakkan bentuk badannya. Cara dia duduk bersilang kaki membuatkan saya menelan air liur tanpa sadar. Selamat datang, besan. Dia tersenyum sambil mengangkat botol sake. Senyumannya pada hari itu terasa sangat berbeza. Selepas beberapa gelas, dan rasa mabuk mula terasa, di bawah meja, hujung kakinya menyentuh betis saya. Saya menganggapnya sebagai satu kesilapan dan menarik kaki saya ke belakang, tetapi kali ini dia lebih berani. Dia menekan kuat belakang kaki saya. Besan, sebenarnya saya tahu masalah anak-anak kita. Anak perempuan saya beritahu saya, malah mereka hambar. Dia bercakap tentang perkara yang memalukan itu seolah-olah tiada apa-apa, matanya sudah merah menyala. Tapi, besan, orang kata anak ikut perangai ibu bapa, tapi menantu saya langsung tak ikut perangai ayahnya, kan? Hah? Apa maksud Puan? Lihat saja Pak Cik, masih nampak muda. Bahu tegap, kulit kemerah-merahan, mesti hebat di malam hari.
Suara Puan Maimunah yang serak basah membelai telinga saya. Jantung saya berdegup kencang seperti dipalu. Ini jelas satu godaan. Sebenarnya, saya pun begitu. Sejak suami meninggal 10 tahun lalu, saya tidak pernah hidup sebagai seorang wanita, hanya jasad yang hidup. Dia menghela nafas panjang sambil menghabiskan minumannya. Dari hembusan nafasnya yang bercampur keluhan itu, saya dapat merasakan kesepian dan keinginan yang mendalam. Besan pula bagaimana? Dah lama hidup sendiri, kan? Tak sunyi ke? Saya tidak dapat berkata apa-apa mendengar soalan itu. Keadaan di dalam seluar saya sudah pun menjawab dengan jujur. Malam nih, sake nih terasa manis pula. Lepas nih, kita ke tempat yang lebih sunyi, nak. Rumah anak perempuan saya kosong. Puan Maimunah meletakkan tangannya di atas tangan saya dan berdiri. Begitulah kami melangkah ke ruang berbahaya yang ditinggalkan oleh anak-anak kami. Bunyi kunci pintu digital rumah anak perempuan saya kedengaran sangat kuat. Pintu terbuka dan kami melangkah masuk ke ruang tamu yang gelap. Besan, sekejap, saya pening. Puan Maimunah terhuyung hayang dan rebah ke arah saya. Tanpa berpikir panjang, saya memeluk pinggangnya. Melalui gaun nipisnya, saya dapat merasakan kehangatan tubuh seorang wanita. Bau minyak wangi yang kuat dan bau alkohol yang manis menusuk hidung saya. Maimunah, sedarkan diri, jangan macam nih. Saya coba membantunya, tetapi dia malah memeluk leher saya dengan lebih erat. Besan, saya tak mabuk. Saya sedar sepenuhnya, bibirnya melintasi cuping telinga saya, seluruh badan saya meremang dan darah saya terasa menyirap. Saya coba membaringkannya di sofa, tetapi dia menarik tangan saya dan kami jatuh bersama. Kami terhempas ke atas sofa empuk dalam keadaan berpelukan. Puan Maimunah berada di atas saya. Dalam kegelapan, matanya bersinar. Seperti binatang buas yang mengintai mangsanya. Maafkan saya. Saya tersilap. Saya coba untuk bangun. Tetapi tangannya menekan dada saya. Jangan pergi, Hashim. Saya dah tak suka panggilan besantu. Panggil saya Maimunah, dan awak. Saya panggil Hashim. Jantung saya rasa macam nak meletup. Ini salah. Ini rumah anak-anak. Loceng amaran berbunyi di kepala saya, tetapi badan saya sudah kaku seperti batu. Tangannya mula membuka butang baju saya satu persatu. Jari jemarinya menggeletar. Getaran itu terasa pada kulit saya. Awak tahu, suami saya, dia lembik. Sejak 10 tahun lalu, dia tak mampu jalankan tanggung jawabnya, macam sayur layu. Dia berkata dengan nada sinis, tapi awak berbeza. Tadi di restoran, bila kaki saya sentuh awak, saya terkejut, macam terkena paip besi. Tangannya perlahan-lahan turun ke bawah, jari jemarinya menyentuh kepala tali pinggang saya. Klik, bunyi kepala tali pinggang terbuka memecah kesunyian ruang tamu. Maimunah, ini tak betul, anak-anak kita akan tahu. Apa peduli dengan anak-anak? Sekarang nih cuma ada kita berdua. Lagipun, awak pun nak, kan? Betul tak? Dia menekan tapak tangannya pada milik saya. Tanpa sengaja, saya mengerang. Milik saya sudah pun tegang membengkak, hampir meletup. Sudah lama tidak digunakan, ia menjadi gila dengan sentuhan seorang wanita. Ya Allah! Puan Maimunah membulatkan matanya kerana terkejut. Ini betul ke badan orang umur 68? Orang muda pun tak macam ni. Dia mengeluarkan kata-kata pujian yang bercampur dengan rasa kagum. Kata-kata itu memutuskan terus tali kawalan saya. Kenyataan bahwa saya jauh lebih hebat daripada suaminya menjadikan saya jantan yang paling berkuasa. Ah, persetankan semua. Apa nak jadi, jadilah. Saya mencengkam belakang kepalanya dengan kasar dan meragut bibir merahnya. MPH. Dia kelihatan terkejut, tetapi kemudian menerima lidah saya. Ia adalah ciuman yang basah dan panas. Tembok sukar yang memisahkan kami sebagai besan runtuh dalam sekelip mata. Bibirnya manis, dan tubuhnya panas seperti relau. Tangan saya juga mencari zip gaunnya dan menariknya ke bawah. Zip. Pakaian itu terlorong jatuh, mendedahkan kulit putihnya dalam kegelapan. Hashim, kita ke bilik. Di atas katil, buktikan pada saya, betapa hebatnya awak. Saya nak rasakannya dengan badan saya. Dia menarik tangan saya dan membawa saya ke bilik tidur utama. Katil yang digunakan oleh anak perempuan dan menantu saya. Ruang terlarang itu. Kami masuk ke sana seperti orang berdosa, tetapi dengan penuh keyakinan. Pintu ditutup,
dan kami menyeberangi sungai yang tidak mungkin kami kembali. Saya membaringkannya di atas katil, tubuhnya yang anjal walaupun sudah berusia, pinggangnya yang langsing tanpa lemak membuatkan saya terpukau. Maimunah, awak tak akan menyesal? Saya bertanya buat kali terakhir. Suara saya serak seperti binatang. Menyesal? Kalau saya tak buat sekarang, saya akan menyesal sampai mati. Cepatlah. Tunjukkan kekuatan awak. Dia membuka kakinya. Saya tidak dapat menahan diri lagi. Saya menanggalkan seluar saya dan naik ke atasnya. Matanya membesar melihat tubuh saya. Besarnya jauh beza dengan suami saya. Menakutkan? Pujiannya membuatkan saya lebih terangsang. Perlahan-lahan tetapi dengan mantap, saya memasukinya. Hashim. Penuh. Saya tak boleh bernafas. Dia mencakar belakang saya dengan kukunya. Erangan kesakitan bercampur nikmat ini. Sudah berapa lama saya tidak mendengarnya. Deria saya yang telah mati selama 5 tahun menjerit dan bangun. Wanita ini bukan besan saya, sekarang dia hanyalah wanita saya. Satu-satunya wanita yang dapat menahan kekuatan saya. Dengan pemikiran itu, saya menggerakkan pinggul saya. Bilik itu dipenuhi dengan bunyi kulit bertemu kulit dan nafas yang kasar. Berapa lama masa telah berlalu? Masa yang berlalu dengan penuh kegairahan seperti dilanda taufan. Kami berpelukan, basah dengan peluh. Helaan nafas, Puan Maimunah yang terputus-putus menggelitik dada saya. Hashim, awak ni manusia ke? Dia mengusap otot dada saya seolah-olah tidak percaya. Seumur hidup saya, ini kali pertama saya rasa macam ni. Langit jadi kuning, kepala jadi kosong, 20 tahun lalu dengan suami pun tak pernah rasa. Pengakuan jujurnya menusuk manis di telinga saya juga terkejut. Pada usia 68, hampir 70, saya pikir saya akan keletihan selepas sekali. Tetapi peliknya, saya berasa lebih bertenaga. Melihat Puan Maimunah yang lena dalam pelukan saya merasakan satu perasaan kemenangan. Besan. Maimunah. Seronok? Mestilah seronok. Kaki saya sekarang ni longlai, tak boleh bangun. Awak kena bertanggung jawab. Awak dah buat saya jadi macam ni, awak kena bertanggung jawab mulai sekarang. Dia mencubit dada saya dengan manja. Sentuhan itu tidak menjengkelkan. Pada masa itulah, milik saya yang saya sangka sudah mati, mula bergerak semula. Ia bertindak balas sebaik sahaja menyentuh kulit lembut Maimunah. Bangun lagi? Dia menjerit terkejut sambil melihat ke bawah. Mustahil. Tak masuk akal. Saya berdehem kerana malu. Maaf. Tak senonoh betul, asyik nak bertenaga. Tak, jangan minta maaf. Saya suka sangat. Matanya kembali kuyu. Mata seorang wanita yang diselubungi nafsu. Hashim, sekali lagi, kali ini, biar saya pula. Dia bangun dan naik ke atas saya. Gerakan pinggulnya yang lentur tidak sepadan dengan usianya. Kami mula meneroka satu sama lain sekali lagi. Lebih dalam dan lebih intim daripada yang pertama. Seolah-olah dunia akan kiamat esok, kami saling mendahagai. Wanita ini adalah besan saya. Ibu kepada menantu saya. Fakta itu menjadi perangsang yang lebih besar. Perasaan bersalah kerana melakukan sesuatu yang sangat terlarang. Itu yang membuatkan saya lebih gila. Ketika kami sedang menuju ke puncak kedua, bunyi kunci pintu digital kedengaran dari ruang tamu, jantung saya luruh. Tidak mungkin saya salah dengar. Bunyi pintu depan dibuka dengan jelas kedengaran. Maimunah, siapa datang? Wajah besan saya menjadi pucat lesi. Macam mana nih? Anak saya agaknya. Cuma dia yang tahu kata laluan. Kami tergesa-gesa melepaskan diri. Mak, Jannah nih. Suara menantu saya kedengaran dari ruang tamu. Kenapa pula dia datang sini sedangkan dia kata nak balik kampung? Jika keadaan ini terbongkar, habislah. Besan bergelumang di atas katil anak dalam keadaan bogel. Ini akan menghancurkan keluarga. Hashim, cepat sembunyi. Dalam almari, cepat. Puan Maimunah tergesa-gesa mengutip pakaian saya. Saya dalam keadaan bogel, kelam kabut memeluk pakaian saya dan membuka pintu almari pakaian di dalam bilik. Saya menyelitkan diri di antara selimut di dalam almari yang sempit. Puan Maimunah cepat-cepat memakai jubah mandi dan duduk di atas katil. Gedegang, pintu bilik dibuka. Mak ada kat sini? Kenapa tak jawab telepon? Melalui celah almari, saya nampak menantu saya. Oh, Jannah,
Mak penat sikit, tertidur tadi. Suara Puan Maimunah bergetar teruk. Mak, kenapa muka Mak merah sangat? Mak minum ke? Taklah, pemanas nih kuat sangat agaknya, panas sikit. Bau asmara kami yang memenuhi bilik. Bau air mani dan peluh yang kuat, tak mungkin menantu saya tidak perasan. Saya menahan nafas dan menutup mulut saya. Tolonglah, keluar cepat, tolonglah, Mak. Tapi bau apa nih? Macam ada bau pelik. Jantung saya berdegup kencang. Oh, bau? Tadi Mak ada pasang lilin wangi? Kuat sangat baunya. Puan Maimunah coba memberi alasan. Lagipun, awak kata nak balik kampung, kenapa datang sini? Alah, Mak. Janah tertinggal pasport. Esok nak pergi melancong, tak ada pasport. Menantu saya berjalan ke arah meja solek. Meja solek itu betul-betul di sebelah almari tempat saya bersembunyi. Bunyi tapak kakinya semakin dekat. Gedebuk, gedebuk. Jantung saya berdegup sangat kencang. Saya takut ia akan kedengaran di luar almari. Jumpa pun, ada kat sini rupanya. Mujurlah menantu saya hanya mengambil pasportnya dan berpaling. Mak, Janah pergi dulu ya. Jangan beritahu ayah, rahasia tahu. Ya, ya. Hati-hati. Cepat pergi. Melihat menantu saya keluar dari bilik, barulah saya dapat menghembuskan nafas yang tertahan. Tetapi ini belum berakhir. Saya tidak boleh berasa lega sehingga saya mendengar bunyi pintu depan ditutup. Tetapi dari ruang tamu, saya mendengar menantu saya bercakap di telepon. Hello, Bang. Dah dapat pasport. Ni tengah nak balik, Abang. Ayah kita tuh, kan. Pelik sikitlah sekarang nih. Apa maksudnya? Saya memasang telinga. Taklah. Ayah kan duduk sorang, tapi nampak bertenaga semacam. Entah-entah ada teman wanita tak? Kata-kata acuh tak acuh menantu saya membuatkan saya seram sejuk. Naluri seorang wanita memang menakutkan. Pintu depan ditutup dan bunyi kunci digital terkunci, barulah saya membuka pintu almari dan keluar. Kaki saya lemah dan saya terduduk di atas lantai. Hashim, awak oke? Puan Maimunah berlari ke arah saya dan memeluk saya. Saya hampir mati. Ingatkan dah Kantoy, jubah mandinya terbuka, sekali lagi menampakkan kulit putihnya. Baru sahaja saya ketakutan, tetapi melihatnya, saya terangsang lagi. Saya memang jantan yang tidak boleh diharap. Maimunah, nasib baik tak Kantoy. Kejadian tadi buat saya lagi gerah, awak tak rasa ke? Mendengar kata-kata saya, Puan Maimunah tersenyum. Awak nih kan. Dalam keadaan macam ni pun masih boleh fikir pasal tuh? Awak memang lelaki hebat. Dia memeluk leher saya dan mencium saya lagi. Kenikmatan selepas krisis terasa lebih mendebarkan. Kami kembali ke katil. Berazam untuk tidak berhenti sehingga pagi. Selepas kepulangan menantu saya, kami menjadi lebih liar. Seperti pasangan kekasih yang akan menghadapi kematian, kami terdesak, sehingga subuh menjelang, pinggang saya tidak berehat. Puan Maimunah, atau Maimunah, menjerit beberapa kali seolah-olah pengsan. Hashim, saya nak mati. Boleh mati pucuk macam ni? Erangan manjanya kedengaran seperti pingat di telinga saya. Malam terpanjang dan terhangat dalam hidup saya pada usia 68 tahun. Di luar tingkap, hari mula cerah. Sudah tiba masanya untuk kembali ke realiti. Kami tergesa-gesa memakai pakaian. Melihat pakaian dalam yang bersepah di atas lantai, muka saya terasa panas. Jejak kegilaan kami sepanjang malam. Cadar katil basah dengan peluh dan cecair. Macam mana nih, kalau anak saya tahu, pengsan dia nanti. Maimunah dengan cekap mengemas katil. Jangan risau, saya uruskan semua. Basuh dalam mesin basuh sebelum balik. Melihatnya dari belakang, dia kelihatan berbeza dari semalam. Bukan lagi sekadar besan, tetapi kini wanita saya. Ketika kami keluar dari pintu depan, udara subuh terasa sejuk, tetapi kehangatan tubuhnya masih terasa pada saya. Ketika saya menekan butang lift, Maimunah memegang kolar baju saya. Hashim, terima kasih untuk malam nih. Saya rasa seperti menjadi wanita semula selepas 10 tahun. Terima kasih banyak-banyak. Matanya berkaca-kaca. Saya memegang erat tangannya. Saya yang patut berterima kasih. Awak dah siram pokok yang hampir mati. Lift tiba. Ting. Pintu terbuka, dan ketika saya hendak masuk, Maimunah menyelipkan sesuatu ke dalam tapak tangan saya.
Sekeping nota kecil yang dilipat. Apa nih? Nanti baca bila awak sorang-sorang. Jangan baca sekarang. Dia tersenyum penuh makna dan melambai. Selamat jalan. Kita jumpa lagi nanti. Pintu lift tertutup dan saya turun ke tempat letak kereta. Sebaik sahaja masuk ke dalam kereta, saya membuka nota yang diberikannya. Tertulis di situ, hujung minggu depan, suami saya pergi main golf 2 hari 3 malam. Mas 1, kita jumpa di rumah saya. Saya akan siapkan hidangan yang sedap. Melihat nota itu, jantung saya berdegup kencang semula. Gila. Memang gila. Tak patut buat macam nih. Sungguh tak patut. Tetapi tanpa sadar, senyuman terukir di bibir saya. Adakah salah saya jika saya tidak sabar menunggu minggu depan? Hubungan besan adalah satu garisan yang tidak sepatutnya dilintasi. Tetapi kami sudah pun melintasinya. Pintu nafsu yang tidak boleh ditutup lagi telah terbuka luas. Di manakah penghujung kami? Apa yang akan berlaku jika menantu dan anak lelaki saya mendapat tahu? Saya takut, tetapi buat masa ini, saya ingin menikmati debaran ini. Kerana zaman muda saya belum berakhir. Kisah hari ini berakhir di sini. Cinta terlarang dengan besan. Jika Anda berada di tempat saya, apa yang akan Anda lakukan? Patutkah saya pergi ke rumah Puan Maimunah minggu depan? Atau tidak? Sila tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Sehingga di sini sahaja, dari saluran senja.